kota raya, berita sahih jadi pedoman. Ayo Malaysia. Hello, hello, langkah baru bermula. Hello, hello, dari sini ke seluruh dunia. Positif hati dan minda, kami memimpin anda bersama melangkah cita. Teman setia anda selamanya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama aku Masa Perihal Sering Diam Abad Bajau terbagi terbas 10 Mei 2026. Penggunaan teknologi Building Information Modelling BIM akan selaju peruntas Sabah untuk penambangan negaan keteratan alun-alun. Teknologi itu raih pendekai di projek Penborneo Tak Sarawak. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi marah penggunaan BIM terbukti nabang ngurangan belanja Kopan Malap pengusahaan projek penangunan. Kita sekarang banyak digitalization dan juga teknologi. Jadi bukan sekadar building material fizikal tetapi solutions. Jadi Malaysia ni kita tidak ketinggalan kerana memang construction industry ini adalah engine of growth lah kepada ekonomi kita. Beliau bertutur diam sidang abar Bejo Prasmian Minggu Penangunan Antarabangsa ICW edisi Borneo 2026 tak Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Sementara Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masili Manjun nipat pemerunan ICW sengam untuk melanggar ekoan teknologi kopang kualiti penangunan tak Sabah. Nang nai pegokuri industri penangunan kolek pemahaman paling alap selaan standard penangunan tempat au ko penggunaan teknologi paau. Saya fikir dia banyak membuka mata kepada peluang-peluang dan juga bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kualiti pembinaan di Sabah. Adanya Construction Week di Sabah pada hari ini memberi ruang kepada kita untuk meneruskan proses pembelajaran tersebut. Taman Perindustrian Kim Teck Chong Consulted Berhad KTC bergol RM250 juta menanggung Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Ini akan merun sekurang-kurangnya 500 peluang pekerjaan baru tak rakyat Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kau Pengangkutan Datuk Iwan Benedict Mara pelaburan Baau tu jadi pemeteko alap tak perkembangan sektor perindustrian Sabah. Terposok kerjasama untuk syarikat luar melaat. Kita akan terus memberikan sokongan advisory, fasilitasi yang diperlukan untuk memudah cara pelaburan domestik, pelaburan asing yang berminat ke Sabah. Beliau anu Timbalan Ketua Menteri Mara BGE Bejo Nempurnan Maidan Mesak Tanah Projek KETA KKIP. Sementara pengarah eksekutif KTC Datuk Dektel Lau Mara projek kena jangka melanggar ekoan operasi syarikat ngabut 4 kali ganda. With such a big warehouse, especially now combined, it will be 4 times our current capacity. Total company, we are throwing a lot of weight and a lot of our chips into Sabah. We have to believe in Sabah. Taman Perindustrian KTC yang tenangun tak tuung selagak lebih 6 hektar tu nejangka lupus diam timpus buan-buan. Yang ini akan jadi tuung bersebiak mengkebiak pemuatan teknologi perdagangan kok penarakan. Koperasi Pelancongan Mukim Batu Potek Kopel Berhad senang jadi mentor tak perlumbran koperasi komuniti bau tak kira batangan. Usaha itu penting untuk mengkebuli koperasi bau, nambahan pengalaman dan kejayaan Kopel.
Parlimen Kinabatangan Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar marak kopel ngai jo berjaya di sektor pelancongan komuniti. Tapi pan basak dia pembeloroan biodiversity kondidian peluang pekerjaan tak lebih 400 penduduk mee. Tak kejayaan tu kopel kolek pengiktirafan ngabuta peringkat antarabangsa. Sudah semestinya itu menjadi saya punya impian agar lebih ramai lagi koperasi komuniti yang ada di Kinabatangan ini, dan juga saya berharap agar Kopel Berhad ini boleh menjadi mentor kepada koperasi-koperasi baru agar dapat berdiri sendiri dan seterusnya menjadi seperti Kopel Berhad inilah. Beliau termuat bejo ngerasmi mesyuarat agung tahunan Kopel Berhad. Dato' Naim Not rekan usaha Kopel mengikuan sektor pelancongan dia melaat luaman anak-anak syarikat nai. Komikituan produk pelancongan buat pandar persediaan mukim batu putih ke kawasan bersikotan. Usaha tu kolej melanggar ekonomi ke pengkulian masyarakat me. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Ahsanul Ibrahim Alam Shah, anggota eksibisi Mahkota Borneo Tekota Penalaban pukul 3.45 Selasa. Keadaan antipon gate penalaban untuk masa kira-kira 5 jam engkau hubungan leman pelan sambil mengersua kelawan alam semula jadi. Penut rombongan nipat pengalaman nakad bersama baginda bagi bermakna. Saya sebenarnya sangat berasa bertuah diberikan kepercayaan kepada pengurusan Taman-Taman Sabah Kerajaan Negeri untuk membawa Tengku Mahkota Pahang untuk mendaki Gunung Kinabalu ini. Saya pun tidak sangka dapat terpilih untuk menjadi porter bersama-sama TMP. Jadi perasaan saya rasa sangat gembira dan sedikit teruja. Bila dapat diberitahu tentang program ini, saya tak berapa sihat. Tapi ini adalah peluang yang tak boleh miss kan. So saya risau juga atas kesihatan sendiri. Tapi slow-slow alhamdulillah dah sampai. Dengan kekuatan mental, dengan orang kata semangat ke bawah dari tuanku, Tengku Mahkota yang bersemangat juang. Jadi bagi saya pun hampir kalah, tetapi tuanku semangat, kita lagi kena semangat. Itu yang tuan yang kita cuba juga sampai ke penalaban pada ikut masa yang ditetapkanlah. Kami dapat lihat kemesraan yang tuanku tunjukkan kepada setiap pendaki-pendaki, sehingga kan tuanku Mahkota offer untuk bergambar bersama. Itu pengalaman yang bagi saya memang kita satu rakyat Malaysia kita arif tentang sikap dan sifat tuanku yang sangat mesra dengan rakyat. Dah sanang pesaya antara Meragan Abarnya Bana selain pilihan keselamatan tak kawasan zon selamat Sabah pada Timur Zon. Pertuan peneteka oleh Komander Eskom Dato' Victor Sanjos RTM. Dato' Victor marah arun pihak tertentu sebab mengkerat peruan kok keyakinan tak kawasan luaman pemeragan pabaran ni Bana. Saya merayu kepada semua masyarakat supaya kalau mereka ternampak ataupun terbaca maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tidak selamatnya kawasan zon ini, sila rujuk kepada pihak berkuasa, terutamanya kepada Eskom. Sementara Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Dato' Dr. Jamaluddin Muhammad Ali marak kesadaran masyarakat selancara mengkeloo kebanaan dedekau pabaran pan perlu penelangan terutama di kawasan Teo. Kesedaran perlu diberikan kepada masyarakat secara keseluruhannya, terutamanya mereka yang berada di kawasan-kawasan yang terpencil, yang tidak terdedah dengan pengetahuan bagaimana nak mensahihkan sesuatu berita. Lainnya usaha cogoan peruan kok keyakinan tak escon ngerua tanggungjawab somo untuk matongan kawasan tu selajur selamat kok kakal sebagai tuung pelancongan penean. Dedau segala berdua janji tetamu rancangan kami bak ini terbitan RTM Sabah. Operasi pelanan jemaah haji daerah Selaka lemah lancar. Permenangan fasa dekau tu mengkebiak wang pulau bakal haji. Proses pendaftaran keposokan bagasi kawapan dokumentasi penelaan oleh Jabatan Imigresen tak lapangan Lemang Sandakan. Not penurun taklimat kesihatan tazkira kepengurusan haji untuk matongan bakal haji nutam peraturan kawapan ngejogan kesihatan sebetar untuk tanah suci. Bakal haji mentekor rasa syukur kerana terpenek nunayan rukun Islam kelima WE. Kita terharu. Yang keduanya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan yang kita diuji
sehingga 18 tahun menunggu menjadi tetamunya. Hanya Allah yang tahu, tapi alhamdulillah syukur dengan keadaan kesihatan yang masih Allah izinkan berkesempatan kita menunaikan ibadah haji. Saya menghargai kedatangan rahmat ini, berita ini, dan insyaAllah mohon doa kami pada orang-orang Sandakan agar kami semua daripada rombongan selamat perjalanan pergi dan balik insyaAllah. Ini first time, tak pernah pun pergi umrah, tak pernah pun jejak ke Tanah Suci. Bila first time dapat tu, terus dapat haji tu, bersyukur. Dalam musim haji tahun tu, Sabah Wilayah Persekutuan Labuan ngerekod seramai 1,295 jemaah haji. Lau Jururawat Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu senapang Dayak engkau perlutan warga kerja sektor kesihatan. Sampangan untuk pengorbanan kod jasa jururawat anu basa kejuan petani serta masa. Menurut Ketua Penyelia Jururawat HQE 2 Hikmah Sabitri Sunarto, jururawat perlu nom sikap penyayang ke endoman petani tak dia jaukuan sengkaa. Kita ni menjaga pesakit, di mana pesakit itu kita tak kenal pun. Jadi sebagai seorang jururawat, kita berdamping dengan pesakit selama 24 jam setiap hari walaupun secara bergilir-gilir. Jadi saya sangat berharap jururawat hospital ini bersikap menanamkan sikap penyayang dan empati kepada pesakit di bawah jagaan mereka masing-masing. Beliau tenuman beja mai dan kurung-kurung kok sampangan Lau Jururawat Sedunia 2026 peringkat HQE 2. Lau Jururawat Sedunia senampang tak 12 Mei setiap tahun. Tema sampangan tahun tu Our Nurse, Our Future, Empowered Nurse, Save Life, Medawan Budaya Penyayang Kerja Berpasukan kok penjogoan petani sealap naik kok selamat. Sementara pensyarah kanan Fakulti Perubatan Sains Kesihatan UMS, Profesor Madya Datin Dr. Nokia Arsad berani sebagai tokoh jururawat pendidikan peringkat kebangsaan 2026. Anugerah pentekor oleh Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib, sebentar sampangan Lau Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 tak indu melat. Pengiktirafan tunggang ketoran UMS Kota Sabah tak peringkat kebangsaan luak mantap bangan datin Dr. Norkia dia bidang pendidikan kejururawatan. Beliau berpengalaman lebih 30 tahun dia profesion kejururawatan. Kopan Bekerso berhikmat tak dadangan tuung kesihatan terposok institusi latihan kesihatan kok kolej kejururawatan. Tak UMS datin Dr. Norkia melaan peranan penting dalam penanganan pendidikan kejururawatan lawan pengajaran penyelidikan ke pematungan pelajar. Beliau pan ngeruo pengasas pemerunan Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Sabah. Begini abar baju kumap tu, aku Masa Perasrin. Salam masyarakat ini. Assalamualaikum. Terbaik, no ikut binasi, onsoi kapio, osonom kopio. Terbaik, terima kasih tak selimut. Thank you, setia bersama ATM di Sabah. Di semua tertolong, di semua terlingkar. Kami berdui amu hati, ia akal. Terima kasih pada semua. Thank you, setia bersama ATM Sabah. Kamulah motivasi, kamulah inspirasi. Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
dan komputer untuk lebih penjimatan. Saya boleh nampak mana-mana pendaki yang akan bermasalah bila dalam hutan. 1 jam pertama kita dah boleh nampak apa masalah pendaki ini. Saya berjalan daripada 9 pagi, lebih kurang sampai 2.30 pagi baru saya sampai campsite. Okey, semua dah standby Okey, so semua dah standby, jom kita boleh mulakan perjalanan. Saya Fazli Sabaruddin, saya seorang gogo. Sekarang ni kami tengah menyiapkan keperluan dapur, kelengkapan dapur untuk memasak dan juga restoration lah untuk SBC yang bakal tiba ni. Nak menjadi seorang gogo ataupun penganjur ni, yang pertamanya dia mesti ada pengalaman daripada semua segi. Penyediaan makan peserta, tempat tinggal peserta, pengurusan sebelum, semasa dan selepaslah suatu program. Dan dia juga kena ada bantuan daripada kru-kru yang berpengalaman untuk bantu dia dalam suatu ekspedisi. Saya minat dalam bidang ni daripada saya belajar dulu. Saya sebenarnya sebelum ni bekerja dalam bidang arkitektur